Okey, baiklah. Excellent. Tahniah diucapkan kepada anda semua kerana telah pun memilih struktur yang akan anda gunakan di dalam sistem nanti. Jadi, adakah anda masih lagi bersemangat untuk kita teruskan sesi ini? Kalau saya sebut semangat pagi, saya nak anda semua menjawab pagi. Boleh ke boleh? Boleh. Nice. Semangat pagi. Semangat pagi. Terbaik. So, insya-Allah kita akan teruskan lagi sesi kita pada hari ini dan kita akan melihat bersama, memahami berkenaan dengan flow agent dan juga terminologi-terminologi yang akan dipakai di dalam sistem agent to you nanti. So, hopefully dengan adanya penerangan dan juga kita memahami berkenaan dengan flow agent, kita dapat gunakan sistem agent to you dengan sangat baik dan mengalami satu peningkatan yang luar biasa. So, terminologi yang pertama, kita akan memahami berkenaan dengan first order. First order, kalau kita dapat lihat di sini adalah first time upon journey. Adalah pembelian pertama di dalam sistem agent to you sewaktu pertama kali ejen baharu masuk ke dalam sistem selepas first time login. Mudahnya kita faham macam ni tuan-puan semua. Kita punya ejen masuk ke dalam sistem, mereka wajib untuk membuat pembelian first time order. First order. Kenapa? Kerana kita tak nak mereka-mereka daripada kalangan competitors atau mereka yang datang hanya untuk menjenguk ataupun hanya untuk bersinggah. Sebabnya kita tak menyediakan kopi untuk mereka, so tak perlulah untuk mereka masuk. Kita nak the quality agent. Kita nak mereka yang betul-betul ingin bersama dengan kita sahaja, yang akan mengeluarkan modal bersama kita masuk ke dalam sistem. Ini adalah tapisan yang boleh kita buat, iaitu dengan menggunakan first order. Next, seterusnya kita akan melihat berkenaan dengan terminologi yang kedua, iaitu MOQ. Minimum Order Quantity. So, minimum order quantity adalah amount minimum yang wajib dibeli oleh ejen setiap kali membuat pembelian di dalam sistem agent to you. Di dalam sistem nanti, tuan-puan semua, kita ada bagi pembahagian dua jenis MOQ. MOQ yang pertama adalah untuk first time order tadi, di mana mereka perlu untuk masuk ke dalam sistem, mereka wajib untuk buat first time order. Kita boleh set berapa MOQ dia. Kalau kita set in RM for the MOQ, so nanti kita boleh setkan mereka first time masuk ke dalam sistem berapa ringgit yang mereka perlu buat pembelian. Contohnya RM100. Ini contoh ya. So, pertama kali masuk ke dalam sistem, MOQ pembelian pertama kali adalah RM100. Dan MOQ yang kedua adalah pembelian setiap kali di dalam sistem pun boleh kita set up. Contohnya pertama kali masuk kita set up for RM100. Dan setelah itu MOQ pembelian setelah itu kita setkan RM50 pun boleh. Kita boleh letakkan perbezaan untuk pertama kali MOQ dan juga MOQ pembelian setiap kali ketika mereka ingin membuat pembelian di dalam sistem. Penetapan MOQ adalah sangat penting. Dia adalah depends kepada HQ macam mana kita nak tetapkan MOQ tersebut. Ada di luar sana contoh ya, MOQ untuk produk makanan daripada HQ sendiri memikirkan bahawa produk tersebut adalah fast moving produk. Contohnya, kita boleh tetapkan kepada mereka level agent perlu untuk membuat pembelian 10 unit produk ataupun bersamaan dengan RM200. Sebab kita tahu jika produk berada di tangan mereka, mereka dengan mudahnya dapat jual kepada end user. Ini adalah berkenaan dengan MOQ. Kalau contohnya produk tersebut adalah makanan lah, ini adalah contoh yang saya berikan. Penetapan berkenaan dengan MOQ. Ataupun contoh yang lainnya, jika produk kita adalah pakaian, daripada HQ sini memikirkan adalah lebih baiknya, contoh, jika sekiranya produk tersebut ejen-ejen tadi memasukkan details about the customer, mereka direct membuat penghantaran kepada customer. So MOQ mereka adalah serendah 1 unit produk.
So, it depends kepada site kita macam mana kita nak tentukan MOQ yang berada dalam sistem nanti. Jika yang kedua tadi, MOQ serendah 1 unit produk, kita akan kehilangan satu push factor, di mana kita tak ada push factor, di mana kita nak mereka ejen-ejen ini membuat pembelian dengan satu jumlah sehingga mereka boleh pegang stok. Itu tidak adalah kita kehilangan satu push factor tadi untuk MOQ. Tetapi kita boleh counter dengan satu perkara terminologi yang saya akan jelaskan setelah ini, iaitu terminologi yang ketiga berkenaan dengan personal sales KPI. Basically ia merupakan adalah personal sales KPI monthly. Jadi, personal sales KPI adalah capaian prestasi penjualan peribadi setiap ejen menjual produk secara terus kepada pelanggan akhir. Penting untuk syarikat kenal pasti siapakah ejen yang berprestasi dalam jualan untuk diberikan reward bulanan. Jadi, dari sinilah jika kita kehilangan push factor berkenaan dengan MOQ, kita tetapkan for personal sales KPI monthly untuk ejen-ejen kita. So, mereka perlu berfikir macam mana jika mereka perlu untuk push buat pembelian repeatly order di dalam sistem agent to you sehingga mereka capai for the personal sales KPI monthly. Dan kenapa pentingnya untuk HQ juga kenal pasti mereka yang dapat jual produk mereka kepada end user ini, supaya kita dapat memberikan reward bulanan ataupun kita tetapkan is a quarterly, 3 bulan sekali, ataupun half yearly, setengah tahun, ataupun yearly untuk mereka. So untuk perkara tersebut kita boleh susun, sebab agenship punya distribution channel is all about the engagement, it's all about the reward and excitement. So kita perlu create perkara ini dan kita akan membuat mereka create that momentum sehingga mereka repeatly order bersama kita sehingga tercapainya for personal sales KPI monthly bersama dengan kita. Alright, next, seterusnya terminologi yang keempat, saya akan menjelaskan about the group sales KPI monthly. So apa yang kita dapat lihat for the group sales KPI monthly adalah hasil tambah personal KPI ejen-ejen di bawah seorang stokis. Kita ada seorang stokis, and then dekat bawah ada contoh ada 10 orang ejen-ejen yang daripada mereka ni membuat personal sales. So hasil tambah semua personal sales ejen-ejen yang berada di bawah stokis ini, dia akan diambil kira sebagai group sales KPI untuk stokis tersebut. So inilah yang dimaksudkan dengan group sales KPI. Kenapa penting untuk syarikat kenal pasti? Kenapa? Supaya pemimpin pasukan kita dapat tahu siapa daripada mereka ni, stokis ni, dapat memimpin pasukan yang menggalakkan ejen-ejennya membuat jualan peribadi. So dari sini kita dapat lihat untuk structure centralized. Mudahnya, saya ingin jelaskan, untuk structure centralized, kita dapat lihat. Yang pertama, ejen-ejen tak perlu lagi pegang produk banyak. Mereka fokus kepada jualan peribadi mereka kepada end user. Betul ke betul? Sebab apa? Mereka beli dengan MOQ yang kecil. Mereka buat pembelian dengan HQ. Mereka dapat produk, mereka fokus kepada jualan personal mereka kepada direct end user ataupun customer. Dan yang kedua, daripada group sales ni kita dapat melihat mereka yang mengambil structure centralized hanya perlu fokus how to motivate level bawah mereka untuk membuat pembelian di dalam sistem. So yang pertama tadi adalah macam mana mereka ingin fokus kepada jualan peribadi kepada end user, dan yang kedua how to motivate level bawah mereka, jaga tim mereka untuk membuat pembelian di dalam sistem. Sebab apa? Mereka tak perlu lagi fikir macam mana nak kikis produk level bawah, macam mana nak ambil sebanyak-banyaknya produk dari atas. Tak perlu dengan adanya structure centralized. So dua perkara yang kita nak cater ni ada terdapat pada satu lagi terminologi yang saya akan jelaskan setelah ini. Dia dah merangkumi untuk perkara ini. Apakah itu? Terminologi yang kelima, iaitu TPGS, Total
personal plus group sales KPI monthly untuk ejen-ejen kita. So kita boleh tetapkan berapakah yang kita nak setkan for the TPJS, KPI yang sepatutnya dicapai untuk masing-masing level ejen kita. So dari situ kita boleh tetapkanlah untuk yang mana mencapai untuk personal sales berapa, apakah reward dia sahaja, and then untuk mereka yang capai for the group sales apakah reward mereka, dan yang TPJS ini dua-dua dia okey. So kalau daripada TPJS ini apa yang kita dapat lihat, okey, daripada total personal plus group sales, sebelum kita tengok apa yang kita dapat lihat, saya nak cuba jelaskan apa itu sendiri TPJS. TPJS adalah hasil tambah ke semua personal KPI dan group KPI ejen-ejen di bawah seorang stokis. Dia buat personal sales dia. And then di bawah seorang stokis ada 10 orang ejen yang masing-masing daripada mereka membuat personal sales. So hasil tambah daripada semua personal sales ni, personal sales stokis tersebut itu sendiri, dan juga kepada group sales yang berada di bawah stokis tersebut, inilah yang kita sebutkan dengan TPJS. Kurang merangkumi apa lagi? Dari sini kita dapat melihat siapakah pemimpin yang cekap memimpin pasukan. Sebab apa? Dia mampu untuk motivate level bawah mereka untuk membuat pembelian dalam sistem. Dan yang kedua, siapakah yang cekap membuat jualan peribadi? Kurang merangkumi apa lagi? Daripada TPJS ni settle dah semua tujuan dan juga pelbagai permasalahan yang dia hadapi. Yang pertama, kita dapat tahu dan juga kenal pasti siapa ejen kita yang sebenarnya mereka betul-betul cekap membuat personal sales terhadap end user. Dan yang kedua, siapa yang mampu untuk motivate level bawah mereka untuk membuat pembelian di dalam sistem. So dari TPJS ini telah pun merangkumi dua perkara tersebut. Okey, baik. Seterusnya, kita akan pergi kepada terminologi yang keenam dan saya akan menjelaskan berkenaan dengan commission yang berlaku di dalam sistem nanti. Yang pertama, commission yang kita akan lihat di dalam sistem nanti dan akan kita gunakan iaitu overriding commission. So, apa yang kita dapat lihat, overriding commission adalah untung beza antara harga yang dibeli oleh stokis terhadap syarikat dengan harga yang dibeli oleh ejen terhadap syarikat. So mudahnya untuk kita faham, jika seorang master stokis dia beli terhadap HQ RM10 and then stokis dia beli kepada HQ RM20. So apa yang kita dapat lihat, ada jurang untuk ataupun perbezaan harga dekat sini. Perbezaan harga tier RM10 itulah yang kita sebutkan sebagai overriding commission. Dengan struktur centralized, jika level stokis membuat pembelian dengan harga RM20, HQ pegang dulu RM10 overriding untuk level master stokis floating. So nanti di akhir daripada bulan nanti, seluruh commission termasuklah overriding ini akan ditransfer kepada level agent master stokis tadi, dan master stokis tadi akan mendapatkan untung bulanan ataupun keuntungan profit monthly dia. Itulah berkenaan dengan overriding. Seterusnya, kita tengok untuk terminologi yang ketujuh, masih lagi berada di bahagian commission. Kita akan mengenali satu lagi commission yang bernama pass-up commission. Pass-up commission, katakanlah sebuah syarikat ada 3 level agent. Yang pertama ada master stokis, yang kedua ada stokis, yang ketiga ada agent. Katakanlah jurang untung overriding setiap level adalah RM10. Bermaksud master stokis beli terhadap HQ RM10, stokis beli terhadap HQ RM20, ejen beli terhadap HQ RM30. So jurang untung dekat sini adalah RM10. So sekiranya antara master stokis yang paling atas ni dan ejen tiada stokis yang tengah-tengah ni, maka untung stokis dinikmati oleh master stokis. So RM20 ni yang untung sepatutnya didapatkan oleh master stokis akan dinikmati oleh master stokis.
Mudah faham. Jika master stokis dia beli daripada HQ RM10, dia jual kepada ejen RM30. So RM20 tadi didapatkan oleh master stokis tersebut. Itu cara mudah faham dia. Tetapi ia dah berlaku di dalam sistem. So dengan sistematik, dengan penuh report yang disediakan dalam sistem, semuanya tertulis, termaktub. So tak perlu kita kira manually. Okay, so itu adalah berkenaan dengan pass-up commission. Seterusnya, kita juga ingin berkenalan dengan terminologi yang ke-8, iaitu helper commission. Apakah ia? Lazimnya seorang stokis akan halang ejennya upgrade ke tahap stokis kerana tidak mahu kehilangan untung overriding. Betul? So contohnya ada seorang stokis, bawah dia ada ejen. Dia tak naklah ejen dia dapat naik satu level dengan dia. Sebab nanti apa? Overriding RM10 tadi hilang, tak dapatlah dia. Tetapi dengan adanya helper commission, apabila ejen tadi yang berada pada bawah stokis tadi upgrade, dapat naik satu level menjadi stokis, stokis lama yang dekat sini masih lagi mendapatkan peratusan kecil overriding dari mak baru kepada ejen yang baru naik tadi. Mak ejen yang baru naik tadi adalah master stokis lah. So nanti contohnya overriding adalah RM10, mak lama masih lagi mendapatkan peratusan kecil. So contohnya peratusan kecilnya adalah 5%. So mak lama masih lagi mendapatkan 5% daripada RM10 yang didapatkan oleh mak baru. Mak baru still mendapatkan 95%. So master stokis ataupun mak baru masih akan menikmati selebihnya, overriding yang selebihnya. So pembahagian berapa persen yang kita ingin berikan kepada mak baru dan juga mak lama is depend pada site kita. Kita lihat kepada kesesuaian. Adakah is a 40-60, adakah is a 50-50, ataupun is a 30-70. So it's depend pada kesesuaian, dan kesesuaian basically kita perlu observe daripada apa yang berlaku di lapangan. Okay, itu adalah about the helper. So kita akan tukarlah istilah daripada menghalang level, naik satu level ni, kepada jika stokis dapat melahirkan, seorang ejen dapat duduk sebelah dia. Sedapkan dengar macam tu. Lebih positif bukan? Nice. So next, kita akan melihat berkenaan dengan terminologi yang seterusnya, masih lagi di bahagian commission. Commission yang keempat iaitu recruitment commission. Recruitment commission merupakan sejenis commission bersifat one time only, sekali sahaja dari setiap seorang ejen baharu yang direkrut. So, mudahnya untuk kita faham about the recruitment commission, seorang master stokis jika ia berjaya untuk rekrut seorang stokis, master stokis tersebut mendapatkan recruitment commission, contohnya RM10, one time only lah, sekali sahaja. Dan berkenaan dengan allocation commission, berapa persen for the recruitment commission tadi adalah datangnya daripada kos peruntukan untuk commission dari setiap unit produk. So daripada setiap unit produk ni, kita dah allocatekan berapa persen daripada COGS, cost of product sold tadi, kita setkan for the recruitment commission. Contohnya, mudahnya, saya bagi contoh mudahnya, setiap produk ni kita dah memang allocatekan RM1 untuk for the recruitment commission. So jika master stokis dia recruit stokis, so master stokis tersebut akan mendapatkan RM10. Cara macam mana kita nak set up for RM10 tadi, kita mintalah, kita set for the MOQ untuk stokis masuk ke dalam sistem, perlu untuk membuat pembelian 10 unit produk. So daripada setiap unit produk adalah kita dah allocatekan RM1. So master agent tadi akan mendapatkan RM10 yang telah kita allocatekan di dalam setiap unit produk tersebut. So begitulah cara macam mana kita nak allocatekan for the recruitment commission. Recruitment commission ni sebenarnya sangat penting untuk kita menggalakkan masing-masing level agent ini membuat recruitment. Melainkan kalau contohnya kita dah ada ambassador, kita punya agent-agent pun tak minta diorang masuk, mereka berpusu-pusu nak masuk, so rasanya tak perlulah for the recruitment commission. Tetapi sekiranya kita nak menggalakkan agent-agent
kita punya ejen pun sendu, kita nak create for the excitement, recruitment commission adalah sangat terbaik. Okay, so next, seterusnya. So kita dah settle about the commission. Just to recap balik 4 commission yang disediakan dalam structure centralized. Yang pertama adalah overriding commission, yang kedua adalah pass up commission, yang ketiga adalah helper commission, dan yang keempat apa? Yang keempat adalah recruitment commission. So adalah empat commission yang disediakan dalam structure centralized. So next, kita akan tengok sedikit satu terminologi yang terakhir, iaitu bottom heavy. Bottom heavy ni adalah sejenis kaedah pengagihan commission yang memberikan extra commission in RM kepada ejen-ejen di level lebih rendah. Kenapa? Sebabnya kalau kita tebalkan level-level yang bawah ni, contoh kita ada master stokis dan ejen, commission untuk level bawah ni kita tebalkan, kita bagi dia satu commission yang besar. Okay, so bawah akan happy. Sebab apa? Mereka yang daripada level bawah ni lah yang malam-malam WhatsApp customer. Mereka yang level bawah ni lah yang setiap hari berurusan dengan klien, berjumpa dengan mereka punya end user. So kalau ke bawah ni kita tebalkan mereka punya RM, mereka happy lah. Kalaulah ejen happy, selalu buat pembelian dalam sistem, mana tak happynya level stokis ni. Dapatlah dia orang punya overriding, selalu happy lah level stokis. Kalau stokis happy, mana tak happynya master stokis yang ke atas ni. Tapi master stokis ke atas ni dia punya overriding kecil. Macam mana dia orang nak happy tuan? Dia orang akan main volume pula. Sebabnya level master stokis ni, dekat bawah dia ada 10 orang stokis. Masing-masing bawah stokis ni ada 10 pula orang ejen. Mana tak banyak volumenya tu? So daripada atas ni mereka akan main dari segi volume, walaupun commission mereka kecil. So kita tebalkan commission mereka yang berada di bawah. So inilah yang dimaksudkan dengan bottom heavy, sejenis kaedah pengagihan commission. Okey, baiklah. Selesailah. Sudah berkenaan dengan terminologi-terminologi yang akan kita pakai di dalam sistem nanti. So, mari sekarang kita masuk kepada latihan ulang kaji. Ya, betul. Ada latihan ulang kaji. Okey, baik. So, semuanya saya harap semua ready. Jika sekiranya kita ada HQ merekrut level stokis, and then stokis recruit mini stokis recruit level agent, dan masing-masing daripada mereka perbezaan overriding is RM10. So HQ harga lantai adalah RM10. Stokis adalah pembelian terhadap HQ produk tersebut adalah RM20. Mini stokis adalah RM30. Agent adalah RM40. Contoh. Okay, so dekat sini kita dapat lihat ada perbezaan RM10 di setiap harga belian mereka terhadap HQ. Apakah perbezaan RM10 tersebut dinamakan, apakah seperbezaan RM10 tersebut? Apakah ia? Okey, so itulah yang dimaksudkan dengan overriding commission, perbezaan harga tier tadi, iaitu RM10. Nice. Next, seterusnya kita akan tengok jika sekiranya stokis beli dengan harga RM20, and then dekat sini kalau kita dapat tengok mini stokis beli dengan harga RM30, ejen beli dengan harga RM40. Sekiranya di antara stokis dan ejen tiada mini stokis, so siapakah akan mendapatkan overriding RM20 ini? Siapakah akan mendapatkan overriding RM20 ini? Siapa? Stokis yang akan mendapatkan overriding RM20 ini. So betul. Apakah yang kita namakan commission ini? Apakah commission itu? Yeps, itulah pass up commission.
yang mana akan dinikmati pada level atas yang merekrut tadi, yang stokis merekrut level agent tadi. So stokis itulah yang akan mendapatkan pasap overriding RM20 tadi. So kita dah melihat untuk dua perkara. Next, seterusnya saya nak bagi contoh stokis, dia rekrut mini stokis, and then mini stokis merekrut agent. Agent dapat naik satu level menjadi mini stokis. Agent dapat naik satu level menjadi mini stokis. Mini stokis dia berhak untuk mendapatkan persen. Contohnya, persen tersebut adalah 5%. Siapakah yang akan mendapatkan 5%? Siapakah akan mendapatkan 95%? Siapa? Ya, mini stokis akan mendapatkan 5% dan stokis inilah yang akan mendapatkan 95%. Komisen apakah itu? Apa? Ya, itulah helper commission. Komisen yang diberikan jika ada satu level dapat naik menjadi satu level dengan mak dia. Mak lama berhak untuk mendapatkan helper commission. Tahniah sekali lagi. Tepuk diucapkan kepada anda semua. Telah pun kita selesai untuk sesi ulang kaji atas apa yang telah kita sedikit sebanyak pelajari pada sesi awal tadi. So, ini adalah contoh untuk perfect hierarchy. Daripada dari sini, ini adalah untuk tujuan contoh sahaja. Yang berlaku dalam industri tidaklah sama RM10 seperti ini perbezaan harga. Tetapi kalau kita nak dapat nak tengok contoh about the bottom heavy, untuk bottom heavy, inilah yang kita boleh dikatakan contoh. So, HQ beli dengan harga RM10, stokis beli dengan harga RM20, mini stokis beli dengan RM28, agent beli dengan harga RM38, mini stokis beli dengan RM50. So, ada perbezaan setiap dari itu. Ada perbezaan RM12 overriding, ada perbezaan RM10 overriding, and then dekat situ kalau kita dapat tengok ada perbezaan RM7 overriding juga. Dekat situ apa yang kita dapat tengok? Makin bawah, makin tebal overriding. Inilah bottom heavy. Dan kalau kita dapat tengok, kalau kita tengok dari bawah 13, 12, 10, 7, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi tiba-tiba sampai dekat HQ besar pula RM10. Kenapa? Sebab ini saya nak bagi 20 markah ni. Apa? Kenapa dekat bahagian HQ dia besar balik? Apakah jawapan dia? Kenapa HQ besar balik? HQ besar balik adalah untuk cash reserve. Cash reserve ni lah overriding yang mana harga lantai kita tambahkan dengan overriding ini. Inilah harga yang akan dibeli oleh stokis. Stokis pun tak tahu berapa harga lantai kita dan juga berapa overriding yang kita dah pun tetapkan, allocatekan for the cash reserve. Cash reserve sangatlah penting tuan-puan. Jika di waktu yang akan datang nanti, macam-macam perkara boleh berlaku dengan ekonomi kita. So, jika waktu itu datang, kita dah ready. Kita tak perlu buang pekerja. Kita tak perlu tutup perniagaan. Kita dah ada cash reserve yang cukup. So, cash reserve sangatlah penting untuk kita pluskan dengan sebelum harga lantai, sebelum harga kita bagi kepada level stokis. So, sedikit sebanyak inilah berkenaan dengan structure agency tulen yang telah saya jelaskan. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan berkenaan dengan terminologi-terminologi yang akan kita gunakan di dalam sistem nanti. So, hopefully banyak sekali perkara-perkara baru ataupun perkara-perkara yang mungkin kita dapat mengingat kembali dan kita dapat pelajari bersama pada sesi coaching yang pertama ini. Jadi, kami di Agent to You mengucapkan selamat datang kepada anda tuan-puan semua untuk mengguna pakai sistem Agent to You, dan hopefully adanya Agent to You bersama dengan anda, kita dapat hashtag
sama-sama naik insya-Allah. So, mari kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi, kami di Agent to You mengucapkan selamat datang kepada anda tuan-puan semua untuk mengguna pakai sistem Agent to You, dan hopefully adanya Agent to You bersama dengan anda, kita dapat hashtag sama-sama naik insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.